Okey, insyaAllah kita akan discuss soal niat, soal solat tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali, soal Al-Fatihah untuk si mati dan hamba dunia, insyaAllah. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah hari ni hari Senin. Semuanya berjalan lancar. InsyaAllah besok I akan berangkat terbang pulang ke Singapura. So because ada a few of my student ada tanya soalan-soalan yang pernah I share tapi video dia tak tahu dah kat mana. So I just buat sekali lagi untuk kita discuss insyaAllah. Okay, firstly kita discuss tentang niat seperti hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soal niat okey. Rasulullah bersabda, niat itu tergantung pada amal itu tergantung pada niat seseorang. Jadi hanya mendapat sesuai dengan niat dia. Jadi kalau kita ada niat untuk melakukan sesuatu, apa yang kita dapat sesuai dengan niat kita. Okey, ni nanti I nak elaborate a bit detail tentang niat. Jadi sambungan hadis dia, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, that means dia punya niat, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dia apabila kita niat untuk berhijrah, maksudnya berhijrah tu kita melakukan sesuatu, kita bergerak untuk ke satu daerah atau satu tujuan, satu transformation atau beralih tempat atau beralih kita punya perbuatan. Okey, tu hijrah daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu kelakuan ke satu kelakuan. Jadi kalau kita niat kerana Allah dan kerana Rasulullah, kita akan dapat dunia, dapat akhirat dan dapat keredaan Allah. Tapi barang siapa yang hijrahnya atau niatnya kerana dunia, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia nak lakukan. Itu hadis daripada Bukhari dan Muslim, dan juga hadis daripada 4 imam imam ahli yang besar-besar seperti Imam Hanafi, Hambali, Syafi'i dan sebagainya. Okey. Jadi soal niat, tadi saya ada buat saya ada flash dia punya hadis. So yang pertama kata Imam Ahmad, okey, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Itu yang pertama. Jadi apa yang kita nak lakukan ini tergantung dengan niat kita. Dan yang kedua, iaitu mengerjakan sesuatu amal, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka amal itu ditolak. Okey, di sini I tak nak argue tentang bid'ah dan tentang everything, because kita cuma follow sunnah Al-Quran dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Apa yang tidak perintahkan dan
apa yang dia tidak lakukan, sahabat tidak lakukan, tabi'in tidak lakukan, kita jangan lakukan. Walaupun kita nampak perkara itu sesuatu yang seperti baik, okay? Tapi kita jangan, kalau boleh kita jangan lakukan, because tak ada contoh. So we don't waste our time, kerana I tak ada hak untuk judge orang ini bid'ah, itu bid'ah. Itu bukan I punya hak untuk menghukum sesiapa. Tapi daripada hadis ini sudah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, dan waktu kita berjumpa Rasulullah kelak di akhirat, waktu di padang mahsyar untuk minum di air di telaga Kausar, waktu itulah malaikat akan menghalang kita, dan malaikat akan memberitahu Rasulullah bahawa kita bukan melakukan perkara-perkara yang tidak diajar oleh Rasulullah. Dan yang ketiga itu halal itu jelas dan haram itu jelas. Jadi kalau halal, haram, haram. Kita jangan nak halalkan yang haram, kita jangan nak haramkan yang halal. Okey, jadi soal niat ini sebenarnya my student, bukan my student sekarang, my previous student dululah, waktu I mengajar dekat Thailand punya madrasah dengan Filipin. So one of my student tanya tentang niat, because dia lihat banyak ceramah-ceramah tentang niat. Ada mengatakan usolli fardan subhi dan sebagainya, ada perkataan usolli. Ada juga yang tertulis dalam buku-buku agama. Okey, so we have to understand tentang niat sebenar. Okey, niat itu tidak ada usolli, tidak ada lafaz di bibir atau di mana-mana. Niat yang sebenar itu pergerakan hati, apa yang kita nak lakukan, itulah niat kita. Sebagai contoh, apabila I tengah duduk, I tahu sekejap lagi masuk waktu asar. Jadi I terus dengar azan asar. Azan tu tidak akan berubah menjadi azan subuh, azan maghrib, atau azan zuhur, ataupun azan isyak, ataupun azan takbir Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi azan tu azan waktu asar. Jadi automatically I dah niat, okey ni dah waktu asar. Sebelum waktu asar tu I dah niat, tengah tunggu asar nak solat asar. Itulah niat kita. Bila kita terfikir niat nak solat asar dulu, itulah niat yang sebenar, niat yang tulus. Okey, jadi apabila kita dah dengar azan, kita automatically pergi ambil wuduk. Kita dah tahu cara-cara wuduk mengikut sunnah, apa yang wajib, apa yang sunnah, kita lakukan wuduk. Pun tak payah niat kita nak ambil wuduk, because kita punya niat tu sebelum solat kita tahu aku nak pergi ambil wuduk. Itulah niat kita. So bila kita solat sampai ke dekat masjid sebagai jemaah, ataupun solat di rumah, kita dah tahu itu pasti 100% solat waktu asar, fardu asar 100% 4 rakaat, tidak akan berubah. Jadi itulah niat kita. Kita dah tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi kita apabila kita sampai, kita berdiri, kita takbir. Kita boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sebelum kita solat tak termasuk dalam rukun solat. Jadi itu melindungi diri kita daripada gangguan syaitan yang merosakkan kita punya waktu kita solat. Jadi kita terus takbir dan lakukan. Okey, sekarang masalah dia di dalam buku-buku itu ada tertulis tentang cara niat, dan ada juga ustaz-ustaz syar'i yang mengajar cara niat. Okey, sebenarnya mereka tidak salah dan buku-buku itu tidak salah. Tujuan buku-buku itu adalah untuk anak-anak kecil yang baru belajar. Jadi diorang tak tahu apa tu niat. Kalau kita cakap niat dalam hati, gerakan, susah untuk kita explain. Jadi untuk anak-anak kecil ataupun mu'alaf yang baru masuk Islam, so they take that niat tu as a guidance, cara untuk niat. Jadi mereka tidak merasa was-was. Jadi mereka ada confident, okey, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Tapi untuk kita yang kita dah tahu apa tu niat semua, kita tidak perlu niat kerana tidak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat ataupun tabi'in. Jadi tak ada tu semua. I kasih satu contoh.
mungkin ada yang tak agree, tapi sebelum you all tak agree, try to make research and understand deeper tentang niat. I kasih satu contoh. I niat untuk I nak sedekah. Jadi I nampak ada orang minta sedekah, I niat I nak sedekah. Apakah I harus pegang duit tu datang, saya niat untuk bersedekah $50 atau saya niat untuk bersedekah $10? Tidak perlu, tak ada ucapan niat. Because bila kita nampak sesuatu kita nak lakukan, itulah niat kita. Dan apabila kita niat dan kita tidak lakukan, maka kita, kalau perbuatan baik, kita tetap dapat pahala. Contoh, kita ada niat kita nak pergi Palestin ni, ataupun kita niat nak pergi umrah ataupun haji, kita dah save duit, kita dah ada niat, kita dah usaha sedaya upaya, tapi tak kesampaian. Mungkin kita sakit atau waktu Covid orang tak dapat pergi umrah ataupun haji, tapi mereka dah buat persiapan, insya-Allah mereka akan dapat pahala sesuai pada niat mereka. Tapi apabila kita niat untuk melakukan kejahatan, kita tidak akan dapat dosa sehinggalah kita melakukan kejahatan tu. Jadi itu niat dia. Jadi I niat nak bunuh orang ataupun I niat nak curi, tapi I tak lakukan. Jadi niat tu di dalam hati. Apakah I harus katakan aku berniat untuk mencuri? Tak masuk akal kan? Ataupun aku berniat untuk membantu orang ini. So niat tu sebenarnya di dalam hati. So niat boleh jadi salah. Kita lakukan sesuatu kebaikan tapi salah kerana niat kita. Jadi seperti hadis tadi yang Rasulullah sabda tentang niat sesuai dengan apa yang kita niat. Dia tak kata apa yang kita lakukan. Jadi ibarat I tengah duduk dengan my friend di coffee shop ataupun di cafe, lagi minum kopi ni semua, kita lagi discuss. Suddenly ada orang tua datang minta sedekah. Jadi orang tua dia datang minta sedekah dan dia diri saja di situ. Dia diri je. Ataupun ada orang main muzik. Kalau di Indonesia ramai yang kita tengah makan street food, nanti diorang main muzik bising. Dia stand sampai kita kasih duit baru orang jalan. Okay. The thing is, kita tengah discuss, ada orang minta duit, either orang miskin ataupun pemuzik. Kalau kita punya niat seperti mengganggu, kita terus ambil duit kasih, because kita di dalam fikiran kita, kalau tak kasih kita tak boleh fokus, kita nak continue ni. Jadi kasih dengan kita punya tujuan ni biar dia pergi. Dari situlah kita membuat kesilapan. Kita sedekah sebenarnya bukan sedekah untuk mengusir dia, ataupun sama juga pemuzik ni. Jadi untuk pemuzik minta maaf, apa yang you all lakukan itu sebenarnya tidak bagus, kerana you all memaksa orang untuk memberi duit. Jadi apabila kita memaksa orang untuk kasih kita duit tu tak halal untuk kita, kerana orang tu terpaksa kasih dan kita mengganggu ketenteraman orang. So we have to take note of this. Jadi seperti tadi I katakan tentang niat. So I hope dah jelas sampai sini tentang niat. Kita tak perlu kata aku niat untuk sedekah dengan makcik ni supaya dia dapat bantuan atau supaya dia dapat makan. Melainkan kita nampak makcik ni dari jauh, sebelum dia datang ke meja kita, kita nampak kita memang nak tolong dia. Kita nampak dia lagi minta duit daripada meja-meja lain. Okey, kita pun dah standby, kita tunggu dia datang, kita nak kasih dia. Okey, itu lain. Kerana niat kita memang kita nak kasih dia. Tapi kalau kita tengah discuss, kita punya niat kasih untuk dia pergi, kalau tak kasih seperti mengganggu, kita tak boleh fokus. Dan kita punya apa yang kita lakukan tu hanya sia-sia. Okey, I think cukup sampai sini untuk soal niat. Okey, sekarang soal solat, tak boleh gerak tiga kali. Okey, I tak kata I lebih pandai ataupun ustaz salah. Tak ada orang yang salah. Kerana different people belajar daripada different place, tapi tujuan tetap sama, kita menuju Allah. Jadi based on my understanding and based on what I learn di Yaman selama 4 tahun, di Riyadh selama 2 tahun, di Mesir setahun, tak lama, macam jump here and there. Okay, not those Al-Azhar University, I pergi perkampungan. Okay, jadi soal gerak 3 kali tu, apa yang
yang ada penceramah-penceramah katakan kita tak boleh gerak 3 kali, kalau gerak 3 kali kita batal. Okey, ada yang katakan gerak seperti gini, garuk gini 3 kali batal. Okey. I tak nak kata mereka salah, I betul ataupun sesiapa betul atau salah. Okey, we try to put this kita cuba fikirkan pergerakan 3 kali. Contoh, I ada sakit gatal-gatal di belakang bahu. Jadi gatal je. I dah taruh ubat pun gatal. Jadi bila I solat gatal. I garuk, nak garuk ni. Jadi apakah bila I garuk keempat kali batal I pergi solat. Jadi I tak boleh solat. Dan jika I tahan, I tak garuk dah 2 kali terus I tahan, I tidak akan dapat kekhusyukan kerana gatal di sini. I punya mind ni dah tak khusyuk pada solat, tak khusyuk pada apa yang I baca, tapi I fokus on gatal. Sama juga jika ada lalat, certain place ada lalat kat muka, then kita solat ada lalat. Jika kita tak bergerak gitu, tak halau, tak usir, apakah kita boleh fokus? So sebenarnya pergerakan 3 kali itu apa yang ada dalam penjelasan tentang bergerak 3 kali, pergerakan yang besar, pergerakan yang major. Contoh, I gerakkan 1 langkah kaki, ataupun ini contoh I tengah solat, dekat dengan pintu ada orang beri Assalamualaikum, nak datang rumah, dia tak nampak I solat, jadi I baca kuat sedikit ataupun I takbir kuat sikit untuk orang luar ni dengar. Jadi mungkin orang ni tengah solat. Kalau dia tak dengar, I boleh bergerak 1 langkah capai pintu. Bila dah capai pintu, buka, terus I patah balik 2 kali pergerakan dan I lanjutkan solat. Okay, sama juga bila kita solat berjemaah, dua orang imam dan kita. Dan apabila ada jemaah yang satu baru nak masbuk, dia tap belakang kita 1 langkah ke belakang. Jadi persoalan dia, kalau waktu kita solat dengan imam ni, kita dah bergerak 2 kali, terus ada orang nak masbuk, dah tap kita, apakah kita tak boleh bergerak lagi, nanti batal kita diri je kat situ, ataupun kita 1 langkah ke belakang? Jadi daripada situ kita dapat gambaran dia, pergerakan yang dibatalkan, pergerakan yang major, pergerakan yang besar, seperti kita lagi diri, kita angkat tangan gini, ataupun beralih tempat, ataupun pergerakan yang besar. Pergerakan yang kecil insya-Allah tak ada apa-apa, because kita nak fokus. Dan pergerakan kecil seperti kita garuk terlalu gatal, because kalau kita tak garuk kita tak dapat fokus. Itu semua dibolehkan. Kalau kita ikut lihat seperti mazhab Hanafi, Hambali boleh bergerak, dan juga Maliki pun boleh bergerak 3 kali. That's why if you go to Umrah, pasti pernah nampak ada orang dia lagi solat, dia boleh dokong anak dia, dia boleh baringkan anak dia gitu, dia boleh gerak berapa banyak kali, because masih boleh bergerak. Kerana kalau dia tak bergerak seperti itu bukan major punya pergerakan. Kalau dia tak bergerak, dia tak boleh fokus kerana dia lagi bawa anak dia. So I hope sampai sini jelas tentang pergerakan 3 kali. Major movement lebih daripada 3 kali itu batal. Kalau minor movement insya-Allah tak batal, tapi kalau boleh kita jangan bergerak, kita try to control, melainkan itu boleh menghilangkan fokus kita atau khusyuk kita dalam solat. Okey. So, yang seterusnya I nak share tentang apa tadi Al-Fatihah. Okey. Soal Al-Fatihah untuk si mati. Jadi kat sini pun kita nak kena fahamkan sedekah Al-Fatihah pada si mati. Okey, sebelum I nak jelaskan, I nak kita semua faham dulu Al-Fatihah ataupun Al-Quran. Okey, I tak nak kata orang salah. So I just share apa yang I belajar, apa yang I faham, dan kefahaman itu apa yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis dan juga logik. Okey, jadi I have to take these 3 things together. Walaupun kadang-kadang tak logik, but I still have to take Al-Quran and hadis ataupun sunnah. Walaupun I fikiran kata ni tak logik, tapi tetap lakukan. Okey. First, kita try to understand apa itu Quran. Bila
Allah berfirman, Allah sampaikan wahyu pada Rasulullah melalui Jibril. Quran, tujuan Quran seperti kita semua tahu, banyak orang-orang kafir belajar baca Quran, mereka tertarik dan masuk Islam kerana firman Allah. Jadi Quran itu suatu petunjuk, satu mukjizat, petunjuk untuk manusia yang hidup, untuk kita arah tujuan kita, bagaimana kita harus hidup dengan akhlak, dengan law, hukum yang Allah tetapkan. Kalau kita lihat daripada surah Al-Fatihah sendiri, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah aku sembah, hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Dan juga seperti siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi di situ juga bimbinglah kami ke jalan yang benar, bukan jalan orang-orang yang disesatkan atau orang-orang yang go astray. Jadi apabila kita baca surah Al-Fatihah, I don't want to say the whole Al-Quran seperti bacakan Yasin, bacakan Al-Fatihah pada orang yang mati. Apa guidance yang kita nak kasih sedangkan dia di dalam alam barzakh, dia di alam lain, dia dah tinggalkan semua dunia, dah tak ada connected. Jadi kalau kita bacakan untuk dia, apa petunjuk yang dia bawa daripada Al-Fatihah tu untuk tunjukkan jalan dari mana? Kalau kita lihat seperti surah Al-Baqarah, ada banyak daripada surah Al-Baqarah yang kita boleh petik. Seperti surah Anbiya daripada surah Al-Baqarah. So many things we can see the meaning of the surah untuk guide kita cara kita hidup. Bagaimana kita harus hidup, apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita berjumpa orang waktu ada masalah, berperang dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita apa yang kita nak berikan ataupun sedekahkan pada si mati bukannya Al-Fatihah tapi pahalanya. Okey, ini contoh I baca Al-Fatihah dan I berdoa, ya Allah, aku sedekahkan pahala Al-Fatihah yang aku bacakan ni kepada si fulan yang meninggal, si fulan, atau kepada ibu bapaku. Aku beristighfar, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Jadi aku memohon keampunan pada seluruh umat Islam yang masih hidup dari yang mati. Jadi istighfar tu sampai dan pahala apa yang kita doa tu yang kita minta pada Allah untuk pahala kita ni disedekahkan pada si mati, itulah insya-Allah dengan rahmat Allah kabulkan dan sampaikan pahala kita ni ditransfer, diberi pada si mati. Bukan Al-Fatihah yang sampai pada si mati, tapi pahala tu semua dengan izin Allah. Jadi kat situ kita nak faham. Jadi tidak semestinya hanya Al-Fatihah, kita boleh baca Al-Ikhlas, kita boleh baca surah Ali Imran, kita boleh baca surah At-Taubah, kita boleh any surah kita boleh baca dan pahala itu kita sedekahkan. Ya Allah, aku sedekahkan pahala surah yang aku baru baca ini kepada si fulan. Ya, that is the thing that boleh sampai pada si mati, insya-Allah. Jadi kat situ tentang ini, jadi bila kita tengok di social media, kebanyakan bila ada orang meninggal, ada yang dia type Al-Fatihah. So I was thinking, apabila dia type Al-Fatihah, apakah dia benar-benar baca Al-Fatihah ataupun dia cuma type title of the thing? So kalau dia cuma type title Al-Fatihah, there's nothing at all. Contoh, I kata cerita cannibal, then suddenly I cakap, oh cannibal, tak ada, movie dia tak ada, tu cuma title aja, melainkan I mulakan cerita tu. So bila I komen kata Al-Fatihah tanpa membacanya, that means nothing, itu cuma title aja. Itu first. Secondly, itu bila ada orang meninggal, they always type Al-Fatihah. Sebenarnya apabila kita mendengar kabar orang meninggal, bukan kita ucapkan Al-Fatihah, tapi kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kini ramai dah tahu Jadi kita ucapkan itu dan barulah kita doakan pada mereka, semoga
mereka terlepas daripada azab fitnah kubur. Semoga Allah terima segala amal ibadah yang mereka lakukan di dunia ini. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dia, dan semoga Allah tempatkan dia di jannah bersama orang-orang yang beriman. Jadi itu yang kita harus sampaikan, bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah cuma title. Okey, cukup sampai sini. Okey, last yang I nak share tentang dunia, takut dunia. Okey, ini a bit sensitif. I minta maaf pada semua. Okey, ini a bit sensitif. Jadi ramai di antara kita takut dunia. Kita terlalu takut dunia, tapi kita punya takut pada akhirat hanya come and go. Datang sekejap, hilang. Datang macam biskut. No, now you see it, now you don't. Jadi kita takut dengan azab Allah, dengan kemurkaan Allah. Kita takut sekejap, then after that kita lupa. Bila kita kena ujian, dunia punya ujian, kita terlupa dan kita terus takut kehilangan dunia. Okay, di sini I ada type, because I dah tua takut lupa, so I ada type ada cuma a few je yang I boleh share tentang orang yang terjerumus atau fokus takut kehilangan pada dunia. Jadi orang-orang ini, mereka yang takut kehilangan dunia, mereka sanggup melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi kita tahu itu larangan Allah, tapi apabila ujian sampai, kita terlupa dan kita lakukan perkara yang Allah larang. Kadang-kadang kita tahu Allah larang dan kita cuba mencari pembenaran untuk melakukan perkara itu. Jadi ini contoh jangan tersinggung. Ini contoh riba. Jadi tak boleh lah aku beli rumah, ini satu keperluan, satu aku nak kena provide shelter untuk keluarga aku. Jadi aku terpaksa hutang bank walaupun ada riba. Jadi kita banyak alasan untuk mencari pembenaran, dan kita mengharap dan berangan-angan Allah understand. Dan kita selalu kata, tak apa, Allah faham situasi aku. Apabila kita kata Allah faham, kita nak kena tahu bahawa sebelum kita lakukan sesuatu, Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Apakah alasan yang kita akan berikan, itu semua Allah dah tahu. Dan kita harus ingat, apabila kita berjumpa di hadapan Allah, kita punya mulut dah kena zip. Kita tak boleh explain. Allah dah tak nak dengar explanation, because Allah dah set hukum. Jadi tak perlu explanation lagi. Jadi kita tak boleh kata Allah tahu, nanti kita berangan-angan kita boleh explain, because kita tak dapat explain. Yang akan berbicara adalah tangan kita, hidung kita, kaki kita. Ini semua anggota tubuh kita yang berbicara. Ya, saya ada bayar tu riba, saya ada ambil tu riba, saya ada beli rumah tu, ini semua akan berbicara. Mereka akan jadi saksi. Jadi kita jangan cari kebenaran. Ada a few of them tanya, jadi macam mana, what is the solution to buy a house bila kita tinggal dalam country macam gini? Actually ada banyak solution, tapi kita tetap pilih pada dunia. Kita tetap melanggar untuk mencari pembenaran. Honestly, like me, I just turned 50 years old. Alhamdulillah, I just turned 50 years old. I tak pernah beli rumah, walaupun I'm a Singaporean. Ada some CPF lah, I can buy a house ini semua. Tapi I tak beli rumah, because I tahu I akan involve dengan riba, I akan involve dengan bank. So what I do is I sewa, because I tahu kalau I beli rumah, kalau I mati pun rumah tu, dunia tu semua I akan tinggalkan. Tidak ada apa-apa yang dapat. So when you talk about shelter, sebenarnya kita boleh sewa rumah dan beri perlindungan pada keluarga kita. Tidak perlu beli aset itu. Jadi itu yang selalu apa yang I lakukan, I sewa. That's why I've been travelling to 42 countries, Alhamdulillah, selama ni. Travel, then I tinggal kat New Zealand 6 tahun. Itu semua sewa. New Zealand 6 tahun, Thailand 4 tahun, Turki 2 tahun, Switzerland, Germany, a few, just sewa. And I feel free, because bila I dah tak selesa satu tempat tu, I boleh pindah dan cari tempat yang lebih selesa. Bila I tak sesuai dengan negara tu, I boleh pindah.
Itu kelebihan kalau kita sewa. Memang kita fikir tiap-tiap bulan kita nak kena bayar, sama juga kita beli rumah tiap-tiap bulan kena bayar, malah dengan riba. Dan itu kita menyusahkan diri kita sendiri, dan bukan diri kita, kalau kita mati keluarga kita susah kerana hutang itu. Jadi itu salah satu tentang apa ni, dunia. Jadi ada juga orang yang kerana dunia ni dia sanggup membebani orang lain. Jadi dia bebankan orang lain kerana dia punya nafsu, kerana kemahuan dia, apa yang dia nak. Jadi dia bebankan orang tu, seperti dia beli barang tapi dia suruh mak bapak dia bayar, ataupun dia punya wife bayar, ataupun dia pinjam duit menggunakan nama orang lain. Jadi banyak dia membebankan orang lain kerana dia nak dunia tu, dia sanggup melakukan itu. Ada juga menzalimi orang lain. Dia menzalimi orang lain. Dia tahu orang ni lagi ada projek, so dia kerana dia fikir aku punya perkara lebih important ni, aku ada masalah, jadi aku tak peduli dia orang ni ada projek atau apa, yang penting aku punya diri dulu. Itu sifat-sifat orang selfish, orang yang mementingkan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, apabila seorang muslim, kita cara kita menjaga muslim yang lain, kita menjaga seperti mana kita sayang diri kita sendiri. Kita kalau jiran kita lapar, kita harus take care of each other. Jadi banyak hadis-hadis tentang bagaimana kita menjaga sesama muslim. Jadi orang-orang yang kerana takut dengan dunia, dia sanggup menzalimi orang lain, dia sanggup ambil projek orang lain, dia menjatuhkan orang lain. Kalau dalam bisnes, dia menjatuhkan orang lain, dia buat fitnah dan sebagainya. Ada juga menggunakan dan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang dia perlukan. Biasanya soal duit lah. Jadi seperti I dalam satu company, lepas tu I tahu tentang, contoh my boss ada 2 partner, I minta partner my boss ni pinjam duit untuk pentingkan diri I. Wah, anak aku tak sekolah ni, macam mana dia punya exam, aku nak kena bayar. Jadi dia punya ketakutan tu kat dunia. Kalau tak bayar dia tak boleh ambil exam. Dia macam mana ni hidup dia, aku punya hidup. Jadi Allah beri dia ujian kerana ketakutan dengan anak dia. Kerana dalam Al-Quran Allah telah berfirman, anak dan isteri itu adalah satu ujian untuk kita. Jadi dan perempuan itu dia punya kelemahan tu di situ, nafsu dia. Jadi orang perempuan tu akal dia kurang. Maksudnya bukan kurang dia gila, cara dia fikir tu dia tak dapat fikir jauh. Dia tak dapat fikir ini efek dia ke mana, kalau aku buat ni apa yang terjadi. Jadi dia apabila dia sayangkan sesuatu, dia terus lakukan apa saja. Jadi di sini I nak share sikit tentang ujian yang Allah berikan pada kita. Apabila kita terlalu sayangkan makhluk, di situlah Allah akan menguji kita dengan makhluk tu. Contoh, kalau kita terlalu sayangkan suami kita atau terlalu sayangkan isteri kita, sehingga tahap sayang kita pada Allah tu kurang. Maksudnya kita lagi dengan suami atau isteri, ada waktu dah masuk waktu azan, tak apalah kita tunggu sekejap. Ataupun dengan anak kita, tak apalah aku uruskan anak aku, makan dulu baru aku sembahyang. Jadi kita tak dahulukan Allah. Ataupun contoh anak kita mencuri dan ada orang datang rumah, kita melindungi anak kita. Tak, anak aku tak ambil dadah, kita melindungi walaupun anak kita ni salah. Jadi di situlah ujian. Apabila kita cintakan makhluk lebih daripada Allah, Allah akan uji kita daripada makhluk itu. Jadi kalau kita takut dengan dunia, kita takut nanti anak aku tak dapat sekolah, tak dapat ijazah, tak dapat ambil exam, kita takut pada dunia, sedangkan kita tak tahu mungkin besok anak dia mati. Jadi dia sanggup menipu, menzalimi orang, memanfaatkan orang, menggunakan orang untuk kepentingan diri dia sendiri, untuk anak dia itu yang belum tentu dia atau anak dia dapat hidup sampai 1 jam lagi. Jadi di situ ujian yang kita selalu terlepas pandang. Kita fikir kita take control of our life, kita yang atur diri kita, hidup kita, dan mereka akan menggunakan ini sebagai satu pembenaran, aku lagi berusaha. Tidak salah, kerana Allah
memang menyuruh kita berusaha, tapi berusaha dengan cara halal. Jangan sehingga kita berusaha kita mengikutkan nafsu kita sehingga kita menzalimi atau membebani orang lain kerana diri kita. Jadi perkara-perkara seperti itu yang haram yang haram dihalalkan. Jadi mereka cubalah cari jalan, dan dengan mudahnya apabila seseorang tu dapat tahu atau apa, dengan mudah dia kata minta maaf dengan mudah. Tapi sebenarnya perkataan maaf tu dan minta maaf tu bagus, itu menunjukkan kita ni bertanggungjawab dan kita minta maaf. Tapi apakah reaction orang yang telah dizalimi, yang kita ataupun kita mungkiri janji, ataupun kita dah buat satu akad perjanjian, duit ni hak milik siapa dan kita ambil hak milik orang untuk diri kita sendiri, dan kita cuba cover untuk tutup apa yang kita lakukan. Jadi jangan sesekali kita ambil hak orang, terutama sekali hak anak yatim, apa-apa yang bukan hak milik kita. Okey. So di situlah kita baru tahu tentang orang-orang yang takut pada dunia atau takut pada Allah. Okey. So mencari pembenaran kerana takut pada dunia. Jadi apa yang I share hari ini, semoga kita dapat belajar, sama-sama kita belajar mengingatkan diri sendiri. Like me, I nak ingatkan diri sendiri. Apa saja yang betul sahih itu 100% daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa salah dan silap purely from me myself, and I minta maaf jika ada salah dan silap. Alhamdulillahirabbil alamin ya arhamar rahimin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabb, ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Mujib, ya Wahhab ya Zal Jalali wal Ikram. Berilah kesabaran pada rakyat Palestin. Berilah kekuatan, bantuan dan kemenangan pada rakyat Palestin dan muhajirin. Berilah kelemahan, ketakutan, kehancuran dan kekalahan pada tentera-tentera kafirun yang ingin merampas Palestin